Okey. Betul. Dia ada penting dia pakai. Ini hanya satu saya Muslim. Cuma tidak terasa di luar. Dah siap. Siap. Dah, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kumaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, dan salam kestabilan demi kemakmuran. Baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang datang pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang daripada awal sejak pembubaran sidang Dewan Dun bagi penggal yang ke-14 di Melaka sehingga hari ini pihak media tidak putus mencari bahan dan menyampaikan segala maklumat kepada rakyat di luar sana. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rakan-rakan media. Baik, esok adalah hari pengundian bagi pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Ya. Di kesempatan ini saya sekali lagi ingin merayu kepada semua pengundi-pengundi negeri Melaka maupun mereka yang berada di luar negeri Melaka, datanglah ataupun turunlah ramai-ramai untuk keluar mengundi besok, ya. Menjalankan tugas dan tanggungjawab kita lah. Sebagai rakyat, kita harus menjalankan tugas dan tanggungjawab kita untuk memilih kerajaan.
pilih kerajaan yang stabil, yang kuat, yang kukuh, yang ada pengalaman dalam mengurus dan mentadbir negeri ini. Jadi, keluar beramai-ramai besok dan jangan lupa membawa kad pengenalan diri. Eloklah keluar sebelah pagi, supaya kita bimbang kalau cuaca yang tidak menentu mungkin besok, kalau hujan dan sebagainya, eloklah keluar sebelah pagi. Itu saya harap semua pundi-pundi dapat buat demikian. Dan dalam waktu yang sama, dalam pandemik ataupun norma baru ni, walaupun kita ada tugas dan tanggungjawab kita untuk keluar mengundi dan untuk memilih kerajaan besok, patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak SPR maupun pihak Kementerian Kesihatan. Baik, sekali lagi, seperti mana yang saya sebut ketika dalam pelancaran manifesto Barisan Nasional tempoh hari, apa yang boleh saya cakapkan sini, manifesto ini kita tidak menjanjikan bulan, bintang dan matahari. Ya. Kita tidak menjanjikan bulan dan bintang matahari. Malah kalau diberikan mandat baru besok, kalau diberikan mandat baru, insya-Allah saya akan melaksanakan segala perancangan yang sebelum ini tertangguh akibat daripada pembuaran dengan penuh keyakinan bersama dengan muka-muka baru yang kita ketengahkan. Saya yakin kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik menyentuh dengan isu-isu rakyat. Ini menjadi agenda utama Kerajaan Barisan Nasional. Seterusnya, kepada pengundi masyarakat kaum Tionghoa dan juga masyarakat India khususnya lah, seperti yang terkandung dalam manifesto, sekiranya Barisan Nasional diberikan mandat penuh ataupun mandat baru, saya juga berjanji akan meminda Melaka Land Rule 1966 untuk memudahkan lagi urusan mengenai urus niaga tanah, seperti mana yang terkandung di dalam manifesto kita. Kalau boleh saya bacakan di sini, dalam teras ketiga kecekapan tabir urus kerajaan, ya, disebut dalam ini meminda peraturan dan undang-undang di bawah kerajaan, meminda Melaka Land Rule 1966 untuk mempermudahkan urusan mengenai urus niaga tanah. Yang ini kita akan laksanakan. Jadi urus niaga ini termasuklah permohonan bagi pelanjutan tempoh pajakan tanah. Dalam hal ini, pemilik tanah termasuk di kampung baru dan rumah kedai boleh memohon pelanjutan tempoh pajakan apabila tempoh pajakan berbaki 10 tahun berbanding tempoh yang lebih lama sebelum ini. Barisan Nasional mahu membentuk sebuah kerajaan negeri yang lebih kukuh, lebih stabil. Ya. Kita tidak mahu seperti mana yang berlaku sebelum ini. Dan kestabilan ini dengan penglibatan wakil semua kaum. Ya. Kita mahukan semua kaum turut terlibat di dalam kerajaan negeri sebagai sebuah lambang perpaduan, ya, yang utuh dan yang baik. Sebab itu saya mohon kepada rakan-rakan MCA untuk bekerja dengan lebih kuat lagi. Sebab saya mahukan suara kepelbagaian, ya, di dalam kerajaan yang akan kita bentuk nanti. Jadi kita ada suara kaum-kaum Tionghoa, begitu juga dengan kaum-kaum India di Melaka. Jadi memudahkan kita untuk mengurus dan mentadbir negeri ini. Sekali lagi saya merayu kepada semua keluarga besar Melaka agar dapat memberikan mandat. Berikanlah mandat yang sebaiknya kepada kita, yakni Barisan Nasional, dan saya yakin dengan pengalaman kita lebih daripada 60 tahun Barisan Nasional mentadbir dan mengurus negeri ini, kita sebelum ini hidup dalam keadaan aman, harmoni dalam berbilang kaum. Jadi saya rayu, saya pohon sekali lagi pada pengundi-pengundi yang di luar sana, turunlah mengundi beramai-ramai bagi memastikan negeri Melaka, kita sayangkan Melaka, rakyat Melaka mesti hidup dalam keadaan aman dan makmur. Terima kasih, itu saja saya.
Ya. Itu sih kempen hari terakhir secara overall boleh fokus komen ini kempen Barisan Nasional. Baik, sepanjang tempoh berkempen bermula daripada hari penamaan calon, saya sendiri telah turun ke bawah, pergi beberapa kawasan. Alhamdulillah, nampaknya kempen berjalan begitu baik. Tidak ada perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekacauan setakat ini. Saya harap perkara ini dapat diteruskan sehingga akhir hari ini, sehingga jam 10 malam ini ya. Jadi bagi pihak Barisan Nasional, jentera-jentera telah pun berjalan dengan cukup baik. Jadi saya mengharapkan kita tinggal hari terakhir ini, mana lagi perkara-perkara ataupun pengundi-pengundi yang belum kita kenal pasti, eloklah dapat berbuat demikian. Pada keseluruhannya, saya berpuas hati dengan jentera-jentera Barisan Nasional yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawab demi untuk memenangkan parti. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita dah berusaha, kita dah buat segala-galanya sehabis baik. InsyaAllah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kita yang tinggal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok insyaAllah mungkin sebelah petang kita akan diumumkan untuk menjadi kerajaan Barisan Nasional di Melaka. Mungkin boleh komen sikit sebab sekarang ni masyarakat di negeri Melaka mungkin agak confused sebab mereka mengatakan bahawa ini PRN Melaka selepas ni ada lagi PRU selepas ni. So ini adalah satu PRN pilihan raya untuk membentuk sebuah kerajaan untuk 5 tahun, bukan dalam 15 tahun ke atas. Baik, saya di peringkat awal sebelum ini lagi, di awal pembubaran, saya telah maklumkan semua kepada jentera parti untuk menyampaikan maklumat ini di bawah. Sebab ada kedengaran dan mereka yang mengadu kepada saya bahawa tak keluar mengundi tak apa. Sebab dia kata tahun depan ada lagi pilihan raya. Saya maklumkan bahawa kali ini adalah pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum negeri Melaka yang ke-15. Tidak ada lagi untuk memilih kerajaan negeri, untuk membentuk kerajaan negeri pada tahun hadapan. Kalau kita tidak keluar mengundi ataupun kalau kita silap untuk memilih kerajaan, kita kena tunggu lagi 5 tahun. Bermaknanya tahun 2026 besok baru akan ada pilihan raya untuk memilih kerajaan negeri. Saya maklumkan kalau sekiranya ada juga pilihan raya di tahun hadapan, itu kita memilih kerajaan persekutuan atau kita memilih ahli parlimen yang mewakili negeri Melaka untuk kerajaan persekutuan. Perkara ini juga telah saya jelaskan kepada semua, terutamanya kempen-kempen di bawah penerangan untuk memaklumkan kepada semua rakyat di bawah sana. Jadi saya rasa sepanjang tempoh ini pun mereka dah, saya ingat mereka pun dah faham dan mengetahui, dan sekarang menunjukkan jumlah mereka yang hari ini apabila kita dah beri penjelasan, ramai yang dah faham. InsyaAllah mereka akan turun mengundi besok pada 20 hari bulan. Tadi ada sebut akan meminda Melaka Land Group kan, mungkin Datuk boleh explain lebih lagi tentang. Ya, ini kita akan memindakan Melaka Land Group 1966. Selama ini tempoh pajakan tu mengambil masa yang agak lama. Jadi urus niaga ini kita akan percepatkan, maknanya saya cakap di 10 tahun, bila 10 tahun tempoh pajakan itu akan tamat, mereka dah boleh untuk memohon semula untuk lanjutan pajakan tanah. Sebelum ni tunggu di saat akhir. Mungkin tahun yang terakhir baru boleh mohon untuk lanjutkan tempoh pajakan. Ya. BN antara parti yang terawal mengumumkan manifesto dan mengumumkan Datuk sebagai calon Perdana Menteri. Jadi adakah Datuk Sri melihat ini menjadi satu nilai tambah kepada BN untuk menang? InsyaAllah itu terserah kepada rakyat yang menilai dan memilih. Strategi kita untuk mengumumkan siapakah ketua menteri dengan lebih awal, itu adalah strategi parti masing-masing. Malam kita tengok dia umumkan, baru nak umumkan siapakah ketua menterinya.
kita pun itu urusan parti masing-masing, kita tak mencampuri. Sama ada kelebihan atau tidak kelebihan, yang ada kita mengumumkan dengan lebih awal, itu rakyat yang menilainya. Ya. Jadi ada jarum-jarum halus yang mengaitkan Datuk Seri Rauf sebagai salah satu menteri juga untuk BN. Jadi adakah ini menggugat kempen Datuk untuk sendiri? Tak. Kita nak memilih kerajaan, bukan nak memilih calon lagi dah, calon ketua menteri. Kalau tak menang, apa nak cerita soal calon siapa yang nak jadi ketua menteri? Menangkan parti ini dulu. Dah menang parti, kita duduk, serah pada pihak atasan untuk memilih siapa ketua menteri yang ingin dipilih. Tetapi pihak atasan, pucuk pimpinan, Tok Mat dan lain-lain telah pun memaklumkan siapa ketua menteri. Jadi macam Tok Mat kata, ini bukan nak pilih ketua kampung, bukan kita memilih kerajaan, bukan main pondok-pondok. Jadi benda tah diputuskan, Tok Mat pun kata noktah, rakyat dah faham ni bawah. Ya. Semalam Pak Lendu akan menyokong Datuk Seri dalam soal Komisi Kesihatan. Adakah Siapa? Pak Lendu? Pas Lendu. Semalam menyokong. Kalau dia sokong saya ucapkan banyak terima kasih lah. Sebab rata-rata ada di PAS Lendu ni, rakan-rakan saya jugalah. Rakan-rakan jemaah saya di mana di masjid di Surau, di kedai kopi, rata-rata saya mengenali. Tapi kalau seperti mana yang telah diumumkan ingin menyokong, saya syukur, Alhamdulillah. Terserah kepada mereka. Dan sudah pasti, sebelum ini pun saya tidak kira mana parti. Selagi saya wakil rakyat ketika itu, ketika saya bukan berjawatan ketua menteri, saya membantu semua, saya tidak kira parti. Sebab kalau hak seseorang itu perlu dibantu, kita bantu. Ini soal kemanusiaan bila menjadi pemimpin, bukan soal parti. Ya. So, itu sebabnya saya senang bersama dengan pihak parti lawan apabila bukan waktu bukan waktu untuk memilih ataupun waktu nak pilihan raya yang saya kawan. Tidak. Saya berkawan dengan mereka, saya kenal mereka daripada kecil lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan jemaah yang menyuarakan hasrat untuk menyokong saya. Thank you so much. Kebimbangan terbesar semua parti sekarang ini adalah peratusan keluar mengundi balik mengundi rendah. Jadi ada pemerhati politik yang berpandangan ini memberi kelebihan kepada parti yang mempunyai pendukung yang tegar. Jadi mungkin pandangan saya. Ya, benar. Saya bersetuju. Seperti mana kalau besok, kalau peratusan keluar mengundi itu, kalau kekurangan dia memberikan kelebihan kepada parti-parti yang mempunyai ataupun parti-parti yang terbesar yang punya banyak pengaruh. Tetapi itu hanya analisa dan andaian, ya. Tetapi yang sebenarnya besok itu atas kertas. Yang pentingnya kertas undi besok selepas pukul 5 petang. Jika terjadi situasi tidak ada gabungan boleh membentuk kerajaan lagi, adakah terbuka bekerjasama dengan Itu sebabnya saya minta seluruh rakyat ni maka jangan ulangi seperti mana yang berlaku pada PRU yang ke-14. Tidak ada mana satu pun parti secara individunya boleh membentuk kerajaan. Itu sebab saya minta rakyat keluar beramai-ramai. Buat pilihan yang tepat. Buat pilihan yang betul. Jangan silap memilih kerajaan. Kalau tidak ada mana-mana parti secara individunya boleh membentuk kerajaan, PRU seperti yang mana yang berlaku, PRU 14, ia akan berurusan juga dalam PRU yang ke-15. Dalam Dewan nanti, mungkin bahkan berlaku lompat-melompat. Ini menyebabkan kerajaan tidak stabil. Jadi, rakyat di luar sana, pengundi-pengundi yang maka jangan ulangi kesilapan seperti mana yang lalu. Kalau tak ada mana-mana parti yang dapat membentuk kerajaan, itu saya serahkan kepada pihak pimpinan. Ya, kita menurut dan mengikuti saja apa saja arahan daripada pihak atasan. Okey. Sekarang Syukit tentang penduduk di kampung Bukit Senggil. Ya. Katanya banjir lumpur menyebabkan kebun mereka rosak. Hasil mahsul mereka seolah boleh rompak disebabkan gelembungan pasir berdekatan dengan kampung. Kes ini dah lama dah. Bukan baru berlaku 18 bulan tu hari.
Sebelum ni pun 20 bulan dulu pun dah berlaku. Dan benda ni dari awal lagi, sebelum lagi PRU yang ke-14. Ya, bukan benda baru berlaku. Jadi pada saya, kalau adalah kata-kata konon yang banjir dan sebagainya akibat daripada pasir, harta pasir ni dibawa keluar, dulu kenapa tak ambil tindakan? Yang pegang 5 tahun dulu, yang pernah jadi Perdana Menteri, kenapa tak buat waktu ketika itu? Yang pegang 20 bulan, kenapa tak buat pada ketika itu? Saya baru 18 bulan. Dah pun kita laksanakan. Ada yang saya batalkan. Minta pihak Jabatan Perhutanan untuk melihat dan menilai. Kalau tak boleh, you can check. Saya kata kalau tak boleh, jangan dibagi. Saya tak mahu lagi melibatkan kerja-kerja pengorekan tanah darat ni, pasir darat ni berlaku lagi berulang. Kalau pihak perhutanan membenarkan, membolehkan, saya bersetuju. Kalau ulasannya tidak membenarkan, saya juga tidak bersetuju. Sebab mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih arif mengenai dengan geografi tanah-tanah, bukit-bukit untuk yang kerja-kerja pengorekan pasir. Ya. Jadi hari ini baru nak kata nak elakkan banjir dan sebagainya. Amalah, ini semua politik mengaih untuk meraih undi. Jangan begitu. Sebab dia pernah duduk dalam, lama dah. Dia lebih lama daripada saya. I just 18 months. Ya. Jadi ini semua isu-isu politik. Ya. Right? Kebanyakan isu banjir ini adalah isu yang memang menjadi isu yang orang kata lama bagi penduduk di Melaka. Kalau kita tengok manifesto semua calon-calon, diorang akan bagi tahu diorang nak selesaikan isu banjir di Melaka. Jadi jika Datuk Seri diberi mandat ke yang bagi berhenti, orang tak nak sekadar janji-janji terus, orang nak benda tu diselesaikan kerana mereka dah muak dengan masalah banjir. Jadi jaminan Datuk Seri masalah banjir boleh diselesaikan. Apa lagi saya nak sebut mengenai pasal banjir? Banjir ini bukan berlaku 18 bulan waktu saya menjadi kerajaan, ya. Tapi walau bagaimanapun kita dah ada rancangan, ada planning yang kita akan laksanakan. Itu janji kita lah dalam manifesto saya. Kita dah ada lebih 930 juta yang telah pun diluluskan. Tetapi ini mengambil masa yang lama, 5 tahun baru siap. Ya. Contoh ni Sungai Duyung. Dah kita dah luluskan. Yang baru-baru ni di Taman Bukit Burang. Kita segera mengeluarkan peruntukan yang segera untuk menangani masalah isu banjir ini berulang. Itu tindakan kita. Dan banyak lagi tindakan-tindakan, rancangan-rancangan yang nak saya laksanakan bersama rakan-rakan saya. Tempoh jangka masa pendek. Ya, jangka masa panjang, kita dah ada plan. It take 5 years baru siap. Jadi bagi mengelak lagi berlakunya banjir ini berulang, langkah jangka pendek, langkah jangka sederhana dah ada dalam our pipeline. Jadi kalau dibagikan mandat, kita akan terus berusaha untuk menangani masalah isu banjir. Dan saya dah sebut apa yang perkara-perkara yang boleh kita naik terap, pump house yang boleh kita upgrade buat masa ni. Kalau kerja-kerja pelebaran dan mendalamkan lagi sungai atau diversion saliran-saliran, kita akan laksanakan. Give us a chance. Bagi kita mandat, insya-Allah. Semua kita tahu Melaka isu yang besar sebulan 2 ni adalah banjir. Sebab fenomena cuaca yang tak menentu. Sudah pasti semua kata dia akan menyelesaikan masalah isu banjir, isu utama. Terserah pada rakyat, dia boleh memilih. Tapi kita berpegang, ini aku janji kita. Ya, kita akan laksanakan 103 inisiatif yang ada. Ya, 1 matlamat. Ya, kita ada 5 teras. Itu semua ada dalam kita manifesto, termasuklah mengenai dengan masalah isu banjir di Rimau. Sekarang ni macam mana Datuk Seri melihat peluang kemenangan BN untuk keseluruhan tu? Sebab sebelum ni ada dah dilaporkan kata BN yakin untuk 18 kursi. Jadi untuk keseluruhan 28 kursi, macam mana pandangan? Saya yakin. Bukan kata 18 kursi. It could be more than that. You see, saya bertanda. Kita nak menang, nak mandat yang besar. Dan saya yakin kita boleh dapat 18 kursi. InsyaAllah lebih pada itu pun kita boleh dapat.
Alright? Okey, terima kasih.